Okay, hari ini kita akan masuk tutorial 8, 8.1 probability. Untuk tutorial 8 ni kita ada dua subtopik lah sebenarnya. Basic probability, kemudian kita akan masuk conditional probability. So ada dua lah. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 8.1 probability. Okey, untuk tajuk probability ni, formula yang kita akan gunakan cuma satu je. Kita akan gunakan probability of event A equals to number of event A divided by number of sample space. Ini basic probability lah. Yang number of event A ni bergantung kepada soalan. Macam contoh nombor satu ni lah. Okay, number of sample space, semua kemungkinan. Okey, kita lihat dulu contoh yang paling mudah dulu. Okey, kita ada a fair die is thrown. Soalan dia, what is the probability? Okey, ini basic lah ni. Syarat yang pertama, ini semua event lah ni. Okey, kalau kita lihat yang kita bincang adalah die, maka number of sample space kita mesti 6. Mesti 6. Sebab kemungkinan yang kita akan dapat sama ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. So ada semua kemungkinan tu adalah 6. Okey, katakan saya define event A ni. Soalan ini define A, event A adalah less than 4. Less than 4. Okey, jadi kalau saya senaraikan, apa kemungkinan yang kita akan dapat kalau kita senaraikan? Siapa nak cuba? Aina. Aina ada tak? Aina. Apa kemungkinan yang kita akan dapat kalau kita letakkan syarat less than 4? Ada tak Aina? Tak ada. Di Laila? Ada tak? 1, 2, 3 sir. 1, 2, 3. Okey, bagus. Ini event kita yang pertama. Maksudnya event ni dia berubah-ubah ikut soalan. Dia adalah sebahagian daripada sample space. Jadi kalau kita nak cari probability of event A, maka terus kita gunakan formula tadi, number of event A divided by number of sample space. So bilangan elemen kita adalah 3. So 3/6, dan pastikan kita bagi jawapan seringkas yang mungkin. Okey. Ini adalah basic dia lah, 1/2. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Katakan kita define event B. Event B ni adalah more than 6. More than 6. Okey, more than 6. Okey, ada tak nombor dia? More than 6. Sebab kalau ikutkan formula number of event B divided by number of sample space, disebabkan number of event B ni tak ada, so terus kita akan tulis jawapan dia adalah 0. Tak payah kita nak kira. Okey. Kemudian kalau kita lihat pula soalan C pula. Katakan saya define event C, an even number. Okey, an even number. Jadi kalau kita senaraikan even number, kita ada 1 hingga 6. So kita akan senaraikan 2, 4 and 6. Jadi kalau kita nak kira probability of event C, terus number of event C divided by number of sample space. Kalau kita dah biasa dengan formula ni, terus kita boleh buat pengiraan, terus tulis 3/6. Tak payah nak tulis formula ni. So jawapan dia adalah 1/2. Macam tu lah. Dan seterusnya. Untuk soalan D pun sama. Okay. Untuk soalan D pun sama. Katakan saya define event D. Event D odd number. Odd number tu 1, 3, 5. So probability of event D equals to 3/6. Okay, kalau kita dah main, kita akan terus macam ni lah. Terus pastikan jawapan dia seringkas yang mungkin, 1/2. Okey, kemudian yang terakhir, E. Katakan saya define event E. Event E ni adalah a factor of 6. Okey, kalau kita nak senaraikan factor of 6, apa kemungkinan dia? 4 lah. 1, 2, 3, 6. Okey, termasuk 1. So kalau kita nak cari probability of event E, terus bilangan kita adalah 4 daripada 6. So ringkaskan jawapan 2/3. Okey.
Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, ini adalah paling basic lah ni. Kita gunakan formula probability of event A equals to number of event A divided by number of sample space. Okey, kita pergi yang basic dulu. Okey, yang paling mudah dulu. Soalan nombor 2. Okey. Jadi kalau kita lihat ke sini, soalan nombor 2 ni, a coin is tossed twice. Maksudnya coin ni kita lontar sebanyak 2 kali. Kita lambung sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama, selalunya kita senaraikan sample space. Sample space ni semua kemungkinan. Semua kemungkinan yang kita akan dapat. Bila kita lambung 2 kali, satu coin ni dia cuma ada 2 kemungkinan je. Sama ada head ataupun tails. Kan? Satu coin tu kemungkinannya 2 je. Tapi disebabkan kita lambung 2 kali, maka kita akan senaraikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin dua-dua tu kita akan dapat head. Dua-dua. Ataupun dua-dua kita akan dapat tails. Ataupun salah satu. Ini semua kemungkinan. Semua kemungkinan tu kita dah panggil sample space. What is the probability? So kita gunalah formula tadi. PA equals to NA over NS. Jadi kita tengok, katakan soalan yang pertama ni saya labelkan dia sebagai event A dah. Event A, kita dapat 2 heads. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau ikutkan formula kita, probability of event A, number of event A divided by number of sample space. Jadi kalau kita lihat number of event A, yang kita dapat 2H. Kalau kita ikut senarai kita tadi, kita cuma dapat sekali saja. Maka bilangan dia 1 daripada number of sample space 1, 2, 3, 4. So dapatlah 1/4. Okey. Ini yang paling basic lah. Okey tak ni? Ini mudah kan? Okey, kemudian kita lihat. Okey. Kemudian katakan soalan yang kedua ni saya labelkan dia sebagai event B lah. Event B ni dia punya syarat dia adalah at least one head. At least one head. Okey, ini kalau kita senaraikan sekurang-kurangnya 1. Mungkin kita boleh ambil ni. Mungkin yang pertama kita boleh ambil. Ini pun termasuklah syarat ni. Kemudian yang ni tak boleh. Yang ni boleh. H yang pertama, tail yang kedua. Ataupun tail yang pertama, head yang kedua. Ini semua kemungkinan ikut syarat at least one head. Maka kalau kita nak mencari probability of event B, maka formula kita number of event B divided by number of sample space. Okey, yang B ni number dia adalah 1, 2, 3. So 3 daripada jumlah semua kemungkinan. Ada 4. So 3/4. Kalau kita lihat C, okey, kita nak mencari katakan event C lah, not more than one head. So kita ada perkataan not. Kalau katakan saya ambil dulu more than, so kita akan gunakan more than one. Bila ada perkataan not, so less than or equals to one head. Jadi kalau kita senaraikan semula, kita boleh ambil at least one head. Maksud dia mungkin kita akan ambil paling tinggi mungkin head ataupun tail, boleh? Ataupun tail dulu baru head, boleh juga. Ataupun tak ada langsung, kita dua-dua dapat tails. Okey, maka kita akan dapat ini je lah, tak ada kemungkinan lain. Maka kalau kita nak mencari probability of event C, number of event C divided by number of sample space. So dapatlah 3 daripada 4. Sama juga 3/4. Okey. Kemudian kalau soalan D lagi mudah. Katakan event D no head. Maksud dia kalau saya senaraikan hanya dapat tail je lah. So probability of event D, bilangan dia 1 daripada 4. Kadang-kadang soalan ini akan melibatkan Venn diagram. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan nombor 3 ni, jumlah semua adalah 120 student. Jumlah semua. Kemudian daripada 120 ni, 60 adalah studying biology. Jadi kalau kita ada maklumat ni, kita tulis macam ni, number of studying biology.
adalah 60. Terus macam tu je. Kemudian untuk fizik pula kita ada 50. So number of physics equals to 50. Biasa kalau macam tu kita senaraikan. Kemudian 20 adalah studying both biology and physics. Ini maksud dia number of biology and physics adalah 20. Okey, kemudian a student, maknanya kita ambil seorang je. Find the probability that the student is studying biology or physics. Okey, seloknya kita boleh isi di sini lah. Okey, kita isi dulu yang di tengah ni adalah 20. Yang di tengah 20. Persilangan, katakan ini biologi, ini adalah fizik. Kemudian, jadi kalau kita nak isi dalam Venn diagram, kita akan mulakan dengan persilangan dulu. Kalau kita ada 3 persilangan, kita mulakan dengan 3 persilangan dulu. Lepas itu baru kita buat step yang kedua, 2 yang bersilang. Step yang terakhir baru kita ambil kira 1 saja, setiap set tu je. So untuk kat sini mudahlah, kita akan mulakan daripada intersection. So ni 20. Kemudian number of biology 60. Kita dah ada 20. Maka sini mesti 40. 40. Okey, kemudian kalau fizik sepatutnya 50. Kita dah ada 20. So 30. Okey, kemudian kita check sebab number of sample space kita adalah 120 student. So kita check lah. Ni kalau saya jumlahkan ni, ni baru 60 tambah 30. 90. Maka kita perlukan 30 lagi. 30. So yang 30 tu kita akan letakkan di luar ni. 30. Okey, sekali lagi kita check, ini adalah 60. Kemudian 30. Okey, macam tu. So 40, 20, 30. So di luar tu 30. Okey, bila kita dah ada Venn diagram ni, barulah kita jawab soalan. Okey, kalau kita nak jawab soalan yang pertama, probability of biology or physics. Jadi kalau kita ada Venn diagram ni, kalau kita dah ada ni, terus biology union physics. So inilah kawasan ni semua ni. So kita campur je ni. So 60 tambah 30. So kita akan dapat 90. Betul tak? 90. Betul kan? 90 per jumlah semua 120. Okey, nanti kamu kira ni. Ini 3/4. Kemudian soalan B. Ini soalan B. Neither biology nor physics. Ya ini apa maksud dia ni? Okey. Ini maksud dia bukan bio dan fizik. Maksud dia kalau kita nak tulis probability B union P. Ini maksud dia semua di luar ni, bukan. Okay? Neither biology nor physics. Okey, jadi kita refer kepada Venn diagram ni. Maksudnya yang ni lah di luar ni. So terus kita akan dapat 30 per dengan 120. Okey. Maknanya kita tengok bilangan dia 30 kawasan ni di luar daripada union ni. So 30 kemudian mesti perkan dengan number of sample space 120. Okey, nanti kamu selesaikan ni, kita akan dapat 1/4. 1/4. Okey, macam tu. Okey, kemudian yang C pula. Only biology. Only biology maksud dia B kalau kita nak tulis only biology. Okey, maknanya PB lah ni. So kalau PB ni mudah je lah. Biologi saja ada 60 divide by 120. So kita akan dapat only biology. Salah ni. Okay. Okey, sepatutnya kalau yang ni, kalau kita gunakan PB, ini maksud dia semua ni lah. Tapi dia kata only biology, maksud dia merujuk kepada yang ni. Only biology. Maksud dia kalau kita nak tulis simbol lah, kalau kita nak tulis simbol dia, probability of event B, kemudian intercept. Boleh, maksud dia kalau kita nak tulis probability of event B, subtract to ini PB, PP ni.
So kita boleh tulis B intercept B intercept P prime. Sama tak maksud dia? Okey kan? Ini kalau nak tulis lah dia punya simbol dia. Kalau tak nak, jawab soalan je. Okey, ini maksud dia probability of event B intersect P prime. P prime ni maksudnya yang di luar daripada P. Bila kita letak intersection, maksud dia merujuk kepada nilai 40. So terus 40/120. Kita jangan tulis PB. Kalau PB termasuk 20. Jadi kita dah salah ni. Jadi soalan C kita ni only biology. So refer kepada 40. Kalau tak erti nak buat simbol ni, terus jawapan je 40/120. So kita akan dapat 1/3. Okey, yang ini pula dia nak one of the two subject. Maksud dia cuma pilih satu subjek je. Maksud dia kita akan rujuk kepada 40 dan 30. Maka untuk soalan D ni, kalau katakan kamu tak nak gunakan simbol, kamu boleh guna terus 40/120 tambah dengan 30/120. Kalau nak guna simbol boleh probability of event B intersect P prime. Or ni saya letak tambah probability B prime intersect P. Ini kalau kita nak letak simbol lah. Tapi soalan dia tak suruh pun. Ini cuma kita nak tahu apa maksud dia. Jadi kemungkinan yang pertama kita refer kepada nilai 40. So letak sini 40/120. Or P saja. So 30/120. Maka kita akan dapat selesaikan 7/12. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kadang-kadang soalan ni dia memang asalnya dia adalah soalan probability. Tetapi kadang-kadang kita terpaksa guna kaedah combination ataupun permutation. Itu bergantung kepada soalan. Okey. Contoh dia macam ni lah. Okay, kita nak pilih a student has to complete registration. Okey, kita nak pilih satu orang je ni. Kemudian kita ada choosing 3 courses. Jadi 3 course. Okey, sekarang ni kita nak kalau kita senaraikan course yang pertama apa? Course are chosen from 5 humanities. Okey, maksud dia saya boleh senaraikan 5 humanities, satu course. Kemudian yang lain tu adalah 4 others. 4 other courses. Dia nak pilih 3 sahaja. Kita pilih 3 sahaja. Kalau ikutkan kita ada 9 ni. Dia nak pilih 3 sahaja. Okay, jadi kemungkinan yang pertama, kalau katakan saya senaraikan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Mula-mula kita kira dulu number of sample space yang tanpa syarat. Ni kalau kita nak kira tanpa syarat, kita ada 9, jumlah 9. Tapi yang kita nak ambil 3. Itu adalah untuk NS. Bila kita nak jawab probability, kita perlu ada NS dulu. NS tu yang tanpa syarat. Okay, so kita ambil 9C3. Okay, 9C3 ni berapa? Seorang kira berapa? 84. 84. Okay, 84. Settle. Okey, kemudian untuk yang ini, katakan event A lah. So event A, number of event A, semua tu adalah humanities courses. Maksud dia kita ada berapa ni? Ada 5 tapi saya nak jawab 3 je. Maka kita gunalah 5C3. 5C3. Okey, berapa 5C3? Dengan 15 pula? 10 tu. 10 Okey, 10. Settle. Kemudian barulah kita jawab soalan probability of event A, number of event A divided by number of sample space. Formula sama. Sama yang kita belajar tadi. Okay, number of event A 10 daripada 84. Ini kalau kita memudahkan ni 5/42. Okey, kemudian soalan B, kita nak gunakan katakan event B lah. Dia menggunakan at least one humanities. Jadi bila menggunakan at least, maka kita perlu senaraikan beberapa kemungkinan.
Kita tak boleh kira terus. Kita pilih 3, jangan lupa kita pilih 3. Tadi kita punya NS kita adalah 9C3. Tadi berapa tadi? 84 84. Okey, kemungkinan yang pertama, mungkin kita mulakan dengan 1 Harmonitis, 2 yang lain. Ataupun 2 Harmonitis, 1 yang lain. Ataupun 3 Harmonitis, 0 yang lain. Okey, maknanya dia akan ada 3 kemungkinan. Jadi daripada sini kita pecahlah. Okey. Ini semua kita nak kira number of event B. So yang pertama, Harmonitis kita ada 5. So 5C1 dan mesti darab. Sebab kita mesti guna N. 1 and 2 baru dapat 3. Kalau 1 or 2 tak boleh dapat 3. So mesti darab. Okey, yang lain ni 4C2. Teruskan lagi 5C1, 5C2 multiply by 4C1. Sama juga 5C3 multiply by 4C0. Okey, ni kamu kira ni. Ke number of, ini sebenarnya saya nak kira ni, ini adalah number of event B. Jumlahkan dah. Ini 780. Soalan dia nak cari probability of event B. Gunalah formula NB over NS. NB kita adalah 80 per 84. Maka jawapan akhir kita berapa? Okey, betul. Jadi formula sama. Okey, formula dia sama. Ni formula dia sama je. Cuma cara kita dapatkan NB dengan NS, kita terpaksa guna combination. Kita nak pilih 3 juga, tetapi syarat tu ditukar. Katakan event C lah. Okey, event C be not more than 2 Harmonitis. Okey, kalau kita tak faham, kita ambil more than. Bila ada perkataan not, kena ambil less than 2 Harmonitis. Jadi kita senaraikan dah. Bila dia menggunakan perkataan at least, more than, at most, kita perlu senaraikan semua kemungkinan. Antara kemungkinan saya ambil yang paling maksimum, 2 Harmonitis, yang lain 1. Ataupun saya ambil 1, yang lain tu 2. Sebab jumlah dia mesti 3. Kemudian mungkin kita ambil sini 0. Yang ni adalah 3. Macam tu. So 1, 2. Cukup ni 2, 1, 0. Ada lagi tak? Inilah kan. Okey, kita kira ni. So kita ada 5C2 darab 4C1 supaya jumlah dia 3. Atas 9, bawah mesti 3. 5C1 multiply by 4C2. Atas 9, bawah 3, betul? 5C0 multiply by 4C3. Kita nak dapatkan probability of event C equals to number of event C divided by number of sample space. Okey, yang C tadi 74, NS tadi 84. Okey, jawapan akhir berapa? Boleh kecil tak? 37 per 42. 42, ya betul. Okey, macam tu lah. Okey, kita lihat bagaimana cara kita nak buat. Okay. Kita nak club committee consists of 2 married couple. Ini kalau boleh kita senaraikan. Saya boleh senaraikan macam ni lah. 2 married couple, ini satu, husband and wife, dan yang kedua. Kemudian kita ada 3 women, kemudian 5 single men. Dah begitu. Jumlah dia 8 dengan 4, 12. So kita punya tu 12. Soalan nak cari find the probability. Maksudnya kita kena rujuk dulu NS. NS ni mudah je, yang tanpa syarat. Jumlah kita ada 12. Tetapi yang kita nak ambil adalah 4. Okey, 4. Soalan dia adalah nak ambil 4. 4 members are to be chosen. Dia ambil 4 je. So 4. 12C4. 12C4 ni berapa? 12C4. 495, betul? 495. Okey, betul. Kemudian kita jawab soalan yang pertama. Katakan ini adalah event A lah. Event A ni kita nak 4 single men. Ini pun mesti guna
NCR. Sebab dia hanya choose saja. So number of event A. Okey, single man ni jumlah dia berapa single man? Ada berapa? Jumlah single man kita ada berapa? 5. 5. Okey, so 5 tapi kita nak pilih 4. Inilah kita punya NA kita. 5C4 berapa? Okey, tetapi kita bukan nak jawab soalan ni, kita nak jawab find the probability of event A. So number of event A divide by number of sample space. NA kita 5. NS kita dah kira tadi yang tanpa syarat. Okey, so yang ini jawapannya berapa? 1 bagi 1/99. 99. Okey, betul. Okey, kita nak pilih 4 juga, tetapi dia syarat dia adalah katakan event B ni. Kita nak 2 men and 2 woman. Okey, ini tak payah pecah lah, kita cuma terus buat number of event B. Okey, daripada men. Men ni dia tak bagi tahu sama ada single ke ataupun married. Jadi kita kira lah, gabung lah. Okey, kalau ikutkan men kita ada berapa? Men kita ada berapa? Najwatul. Najwatul? Yes, sir. Kita punya men kat sini ada berapa? 7. 7 sebab kita ada 5, kemudian yang berkahwin, yang married ada 2. So 7. So ambillah 7 C2. Mesti guna darab. Jangan guna tambah sebab nak menghasilkan, nak dapatkan jumlah 4, kita mesti ambil 2 and 2. Maka darab lah. Dia tak boleh guna all. Kemudian woman pun sama juga, kita ada 3 tambah 2, 5. So 5 C2. Okey, seorang kira berapa ni? 31. 31 betul? 31. Tadi NS kita yang tanpa syarat tadi 9. Bukan 9. Tadi kita apa? 12 ya? 12 C 4. Berapa tadi? 12 C 4? 495 ke tadi? 12 C 4. Betul? 495. Kan? Betul. Okey, kemudian kita nak mencari probability of event B. Samalah NB divided by NS. Kalau dah biasa tak payah tulis formula ni. 210. Boleh? 210. So 210 per dengan 495. Yes, dapat 14 per 33. Okey, syarat yang baru. Katakan event C ni one married couple. One married couple. One married couple. One married couple, kemudian two single men. Two single members. Two single members. Okey, kita masih nak pilih 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang married couple ni kita ada berapa? Married couple. So kita berapa? Ada 2 kan? Married couple kita ada 2. Tapi saya nak pilih 1. Salah 1. So kita ambil 2 C1. Betul tak? Setiap kali kita ambil one married couple ni, jumlah dia mesti untuk isi 2 orang. So 2C1. N tu maksudnya darab. Okey, 2 lagi ni kita ambil daripada single members. Single members ni dia tak bagi tahu sama ada man ataupun woman. Jadi kita gabung aja. Berapa jumlah dia? Kita nak ambil apa ni? 8. 8C 2. 8C2. 8C2. Okey, kalau kita darabkan berapa ni? Seorang jawab. 2C1. Okey, berapa? 56. 56. Okey, 56. Dan jangan lupa kita punya NS tadi sama 12C4. 495. Maka probability of event C, number of C divided by number of sample space. So kita ambil lah 56 per dengan 495. Sama 495. Dia menggunakan syarat at least. Katakan event D ni, at least one single man. Single man.
Tapi single lah, single man. Jadi kalau dia menggunakan perkataan at least, kita perlu senaraikan. Okey, kemungkinan dia mungkin kita akan ambil one single man, kemudian 3 lagi yang lain, 3 others. Ataupun 2 single men, 2 yang lain. Ataupun 3. 3, kita nak berapa tadi? 4 So 1 yang lain. Single man kita ada 5, so kita boleh ambil maksimum 4. Okey, macam tu. Number of event D. So campurkan semua berapa? 460. 490 490. Okey, so kita nak jawab 460. 460. Okey, 460. So probability of event D. So kita ambil lah 460 per dengan tadi. 460 per 495. NS. So jawapan dia berapa? 92. 92 per 99. Okey, betul. So macam tu. Jadi kita mesti gunakan gabungan NCR. Nak cari probability tapi kita gabungkan dengan NCR. Okey, start. Okey, kita lihat soalan yang ke-6. Okey, the probability that A hits a target. Okey, maksud dia yang katakan probability ni hits a target. Okey, katakan itu adalah A. Okey, maknanya kita akan tulis PA itu adalah 1/4 yang kena target. Untuk yang B ni pula, kena target adalah 2/5. Kemudian diletakkan syarat, both shoot at a target without influencing one another. Maksud dia, ini sama maksud dengan independent. Maksud dia kalau A hits a target, dia tak ada kaitan dengan, dia tak akan mempengaruhi untuk B. Okay. So ini dia panggil independent. So soalan dia, find the probability that, yang pertama, both of them hit the target. So kalau kita nak both of them, so maksud dia A intersect B. Okay. Jadi kalau kita nak kira A intersect B, okay, maksud dia kalau independent. Kalau kita lihat nota kat sini, so kita lihat nota kat sini, if A and B are independent event, okay, therefore, then yang pertama, kalau kita nak mendapatkan intersection, terus kita akan gunakan PA times PB. Okay. Yang kedua, kalau kita dapatkan di union A union B, maka kita akan dapat probability of A plus probability of B subtract to PA dot PB. Okay. Jadi ingat, kalau kita nak bincang independent, maka kita akan ingat yang pertama, yang paling penting adalah intersection tu adalah darab. Kalau union tu asalnya probability kita adalah PA plus PB subtract to PA intersect B. Disebabkan independent, so kita boleh ringkaskan PA multiply by PB. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, terus kita ambil je 1/4 darabkan dengan 2/5, sebab kita menggunakan properties of independent. So di sini kita akan dapat 1/10. Okey, kemudian kita lihat yang kedua, at least one of them hits the target. Maksudnya at least one. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi untuk yang B ni pula, at least one of them hits the target. Okey, maksud dia kita boleh ramalkan ini adalah mungkin A yang kena intersect B prime. Okay. Or probability A prime intersect B. Okay. Jadi kalau kita nak gambarkan Venn diagram, dia salah satu salah satu. So kalau dekat sini kita boleh gunakan, okay, yang pertama ini semua kita boleh guna independent. Ini maksudnya PA multiply by B prime. So PA tadi adalah, ni saya tulis balik,
PA kita adalah 1/4. Kemudian PB kita adalah 2/5. Jadi kalau untuk dapatkan yang ni, terus kita gunakan PA. PA kita adalah 1/4 multiply by PB. PB prime. PB kita 2/5. Maka PB prime 3/5. Or kita ambil A prime. Kalau PA adalah 1/4. PA prime ambil 3/4. Multiply by PB 2/5. Okay. So kita permudahkan ni, kita akan dapat. Atau yang ketiga adalah dua-dua kena. Probability A intersect B. So terus kita tambah dengan sama ada kita nak kira sekali lagi ataupun boleh ambil jawapan daripada A. Okay. Kalau kita nak kira sekali lagi, kita ambil 1/4 darab dengan 2/5. Akan dapat 11/20. Okay. Untuk soalan C pula, none of them hits the target. Soalan C pula, none of them hits the target. Okay. Maksud dia, kalau kita nak wakilkan ni, kita boleh gunakan simbol A prime intersect B prime. Maksud dia, dua-dua ni tak kena target. So kita gunakan simbol ni, A prime intersect B prime. Ini kita boleh gunakan PA prime multiply by PB prime. Saya gunakan multiply ni sebab tadi kita dah lihat A and B are independent. Hanya independent saja yang kita akan buat darab. Selain daripada situ, kalau tak disebut dalam soalan, kita kena gunakan formula yang asal. Okay. So kita ambil PA kita 1/4 PA prime. So ambil 3/4. PB kita 2/5, tapi PB prime kita 3/5. So kita akan dapat 9/20. Okey. Kemudian untuk soalan D. Okey, untuk soalan D, yang ini adalah A hits the target but B fails to do so. Maksud dia, yang ini merujuk kepada A saja yang kena target, tapi bukannya B. Dia sama masuk dengan probability A intersect B prime. Kemudian kita teruskan. Disebabkan ini independent, terus PA multiply by PB prime. Okey, maka kita akan darab PA itu adalah 1/4. PB prime, PB kita ada 2/5. So kalau guna prime 3/5. So akhir sekali kita akan dapat 3/20. Okey, kita lihat soalan ni. Kalau kita tengok balik formula, kadang-kadang soalan dia nak cari probability of A union B. Formula asal dia adalah probability of event A plus probability of event B subtract to A intersect B. Ni formula yang asal lah. Tapi kalau soalan dia sebut kat sini, if A and B are mutually exclusive. Dia sebut ayat ni, mutually exclusive. Maksud dia, ini maksud dia yang pertama, probability A intersect B mesti sama dengan 0. Jadi kalau kita lukis gambaran dia, kalau kita ada Venn diagram, kita mesti pisahkan dia. Mutually exclusive ni maksudnya dia tak boleh berlaku serentak. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk Venn diagram, dia mesti terpisah. Jadi sebut je mutually exclusive, yang pertama kita mesti ingat probability dia mesti 0 untuk intersection. Kemudian formula yang kedua, kalau soalan kata find the probability A union B, maka disebabkan intersection is 0, maka formula tu dah akan jadi mudah. Terus PA plus PB. Dia tak akan gunakan formula yang asal ni, dia akan jadi mudah. Formula ni akan jadi mudah dengan syarat A and B are mutually exclusive. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama mudahlah. Probability A union B. Terus kita ambil PA plus PB. So tambah je 0.3 tambah 0.2. Dapatlah 0.5. Okey. So macam tu. Okey tak? Boleh faham? Boleh sir. Okey. Cuma untuk yang B ni kena hati-hati ni. Untuk soalan B dan soalan C ni,
Sebab soalan tu dia ada prime. Probability of A prime intersect B prime. Kalau kita jumpa probability yang ada prime ni, bila kita nak buat pengiraan, kita mesti tukarkan formula ni kepada yang tak ada prime. Dengan cara kita mesti baca daripada sini, gambarkan dalam bentuk Venn diagram. Kita lorikkan mana kawasan dia. Sebab kita perlu ubah formula yang tak ada prime. So kalau kita lorikkan kat sini, A prime ni maksudnya di luar, intersect dengan B prime. Maksud dia ni, kalau kita gambarkan ni, inilah kawasan dia. Ni kita mesti lakarkan. Macam tu lah ya. Ni saya buat lebih kurang ni. Okey, macam tu. Yes, ini cuma gambaran je ni. So kita nampak. Jadi kalau kita jumpa soalan, kita gambarkan dalam bentuk Venn diagram dulu. Selepas tu berdasarkan Venn diagram kita ni, kita dah nampak dia punya kawasan dia. Kita create formula yang baru tapi tak perlu ada prime. Jadi kita lihat, kalau kita ambil semua ni kita lorikkan, dalam probability nilai dia adalah 1. Tapi kalau saya ambil 1 dah terlebih. So kita tolak yang kosong ni. Yang kosong ni sama ada nak gunakan A union B ataupun tolak dengan tolak PA, tolak PB. Mana-mana boleh. Okay? Nak gunakan PA union B ataupun tolak PA, tolak PB. Okay? So 1 tolak. Ini tadi kita dah kira daripada atas. Ini kalau kita kira daripada atas, mana tadi? 0.5. So jawapan dia 0.5. So ingat, jumpa je soalan probability yang ada prime, mesti tukar formula yang tak ada prime, baru kita boleh kira. Okey, faham tak untuk yang B ni? Ada nak tanya? Faham, sir. Faham ya? Okey, kita tengok yang C pula. Okey, untuk yang C sama je. Probability A prime union B sama dengan, okey. Sekarang ni kita lorikkan, ini A, yang ni B. A prime. Okay, kita ambil A prime tapi gabungkan dengan B. So kalau saya nak lorikkan macam ni lah, A prime di luar. A di luar. Tetapi kita gabungkan dengan B. Maksudnya B ni kita boleh lorikkan sekali. Yes. So macam tu lah. Okay, yang ini. Yes. Inilah. Okay. Jadi kita nampak formula dia, formula yang baru. 1 tolak. Saya mesti ubah formula. Kalau tak, kita tak boleh kira. So gambarkan, lorikkan, lepas tu kita baca. Semua ni 1. Tapi kena tolakkan dengan PA, baru sama jawapan dia. So terus 1 tolak PA 0.3, maka jawapan dia 0.7. Okay. Yang soalan 8 ni, kita tengok dia ada 2 event. Dia ada 2 event. So kita boleh andaikan dia bersilang sebab dia tak letakkan syarat tambahan A and B are mutually exclusive. Okay. Jadi kita boleh andaikan dia bersilang lah. So ini adalah A, ini adalah B. Okey. Jadi untuk yang pertama ni mudah lah. Kalau kita jumpa je PA prime, terus kita gunakan formula 1 minus PA. Macam tu je lah. So kita terus 1 minus 2 over 5. Okey. Yang ini terus kita dapat 3/5. Ini tak ada masalah. Kemudian A intersect B. Okey. A intersect B, kita dah ada union. Kita boleh gunakan formula umum tadi. Kalau probability A union B equals to PA plus PB subject to PA intersect B. Ini formula asal dia. Sekarang ni kita nak dapatkan yang ni. Kita dapatkan yang ni berapa. Semua maklumat ni kita dah ada. So kita terbalikkanlah. Ini saya pergi ke depan, union pergi ke belakang. So kita boleh buat probability of A intersect B, kita boleh ambil PA plus PB, kemudian subtract to PA union B. So kita gantilah
PA 2/5, 1. Kemudian PB 1/3. Subtract to union 1/2. Okey. So jawapan dia 7/30. Okey. So kita gunakan formula tu je. Jawapan dia 7/30. Okey, kemudian soalan C. Soalan C ni kita mesti berpandukan kepada soalan C ni kita tulis dulu A prime intersect B. Sama. Kita akan ambil ini, katakan ini A, yang ni B. Kita perlu tukar formula ni. Dengan cara kita lukis dulu A prime. A prime di luar daripada A prime intersect B. Itu maksud dia yang ni lah ni. So kita akan nampak kawasan dia. Jadi kita lihat kebanyakan jawapan dia dalam PB. Kebanyakan jawapan dia dalam PB. Tapi kita akan tolakkan dengan intersection. Tolak dengan intersection. Intersection tadi kita dah kira daripada B tadi. So PB 1/3 tolak dengan intersection tadi 7/30. So kita akan dapat berapa ni? So ingat ni dalam exam ni ada ni. Fokuskan yang ni. A prime intersect B. Kita tak boleh kira terus. Kita lorekkan kawasan dia. Lepas tu kita create formula yang baru tanpa ada prime. Baru kita boleh kira. Okey, selesai. Untuk soalan D pula. Okey, untuk soalan D kita tukar pula A intersect B prime. Sama juga, kita perlu tukar formula. Katakan sini A, sini B. A, set A tapi intersect with B prime. So yang ni lah. Jadi kita akan nampak kebanyakan jawapan tu adalah PA. So kita ambil lah PA. Tetapi dah terlebih, tolak dengan intersection. Okey, PA tadi 2/3, intersection tadi adalah 7/30. 7/30. Tepat 6. Okey, macam itulah. Kita lihat yang terakhir, soalan E pula. Okey, soalan E. Probability A union B prime. Ini maksud dia kalau sini A, sini B, kawasan yang kita perlu lorek adalah yang ni. A, maksud semua kat luar ni lah. Semua kat luar ni. Okey, ni macam tu. A union B tapi di luar. Bila ada prime ni maksudnya di luar. Nanti kamu lukis ni, kamu buat line macam ni je. Okey, sepatutnya daripada hujung ke hujung. Yes. Macam itulah. Okey. Jadi formula kita ni kita boleh ambil, kita lorekkan semua sekali, itu adalah 1, tetapi dah terlebih. Subtract to A union B. Okey, 1 tolak A union B, kita dah ada 1/2. Ni daripada soalan. So jawapan dia 1/2. Okey, soalan 9 ni dia masih bincang A and B are mutually exclusive. So kita kena ingat ya. Kalau mutually exclusive maksud dia union ni dia akan jadi mudah formula dia. Probability of A union B dia akan jadi PA tambah PB. Dia sepatutnya dia mesti ada. Sepatutnya dia mesti ada subtract to A intersect B. Sepatutnya. Tapi disebabkan mutually exclusive maka yang merah ni tak payah. Jadi formula dia adalah PA tambah PB je. Okey. Jadi kalau kita kira ni, saya gunakan dulu maklumat yang pertama. So saya gunakan maklumat PA union B equals to PA plus PB. Okey. Yang ini union ni 2/3. Kemudian PA ni adalah A/3 tambah dengan B/2. Ni kamu permudahkan ni. Nanti kamu akan dapat 2A tambah 3B sama dengan 4. Ini adalah equation yang pertama. Okey, kemudian kita guna maklumat yang kedua. Ini adalah maklumat A prime. Kalau A prime, maksud dia sama dengan 1 minus probability of event A. PA prime ni 7/9. 7/9. 1 tolak PA. A/3. Ni kamu proses, akhir nanti kamu selesaikan.
A ni nanti kamu akan dapat nilai dia 2/3. 2/3. Okey. Kemudian kamu gunakan nilai 2/3 ni ganti dalam persamaan yang pertama. Okey, kamu selesaikan, nanti kamu akan dapat jawapan akhir dia adalah B 8/9. Okey tak ni? Jadi yang pertama kita gunakan maklumat union, tetapi kita tak guna formula union tu sampai habis. Kita hilangkan intersection sebab mutually eksklusif. So kita akan dapat PA tambah PB. Dapat persamaan pertama. Persamaan yang kedua kita gunakan maklumat A prime. 1 tolak PA. Dapat nilai A. So gantikan A ke dalam equation yang pertama ni, kita proses, akhir nanti kita akan dapat B itu 8/9. Okey, contoh yang ke-10. In a survey involving 50 families. Maksudnya itu adalah number of sample space kita adalah 50 families. Kemudian 35 families have television. Maksudnya number of have television. Maksudnya katakan saya labelkan dia sebagai event T, television. Equals to 35. Kemudian 20 families have 20 families have car and 15 families have radio. Okey, maknanya yang car ni kita boleh gunakan number of car, have car equals to 20. Kemudian number of radio. Okey, number of radio are equals to 15. Okey, ini maklumat kita yang pertama. Kemudian 15 families have 15 families have television and car. Maksudnya number of television and car is 15. Okay. Kemudian 10 families have television and radio. 10 equals to 10. Okay. Kemudian 12 families have car and radio. So number of car and radio equals to 12. Okay. Kemudian 8 families have all 3 items. Maksudnya number of 3 item, television and car and radio equals to 8. Okay. Jadi kalau kita berdasarkan maklumat ni, kita boleh gambarkan secara Venn diagram. Okay. Jadi kalau kita nak lengkapkan Venn diagram, yang pertama kita mesti bermula daripada 3 yang bersilang. Okay, katakan saya labelkan ini adalah T, C and R, television, car and radio. Okey, 3 yang bersilang, so kita akan dapat 8. Okey. Kemudian seterusnya kita merujuk kepada 2 yang bersilang. 2 yang bersilang. So kalau kita isi kat sini T and C ni adalah 15. So kalau kita dah ada 8, maka sini adalah 7. Okey, T and R 10. T and R 10, kita dah ada 8. So yang di sini adalah 2. Kemudian car and radio. Car and radio adalah 12. So kita ada 8. So sini adalah 4. Okey. Kemudian barulah kita merujuk kepada setiap set. Ini adalah step yang terakhir. Okey. So number of T 35. Jadi kita kena pastikan ini mesti 35. Sekarang kita dah ada 17. So 17 35. So yang ini adalah 18. Ini 18. Kemudian kita rujuk kepada car. Jumlah car ni adalah 20. So ini adalah 12. Ini 12. So ini 19. Maka di sini adalah 1. Okey, kemudian number of radio 15. Kita dah ada 12, so sini mesti 3. Okey, kemudian baru kita tutupkan dengan jumlah semua berapa. So refer kepada number of sample space. Jadi kita jumlahkan semua ni. Yang ni T ni adalah T tadi 35. So kita jumlahkan 35 tambahkan dengan sini 7 8 So 35 tambah dengan 8. 5 6 7 8. So tambah 8. Kemudian kita tolakkan dengan 50. Maka kita ada yang di luar ni adalah 7. Okey.
Kemudian baru kita refer kepada soalan. Okay, jadi soalan kita nak, what is the probability that a family chosen at random from the sample not owning any of the 3 items. Okay, maksud dia kita nak mencari yang di luar, semua yang di luar. Maksud dia kita nak mencari probability. Kita ada peristiwa T, television, car and radio. Maksud dia kita akan gunakan complement ataupun prime. So kita akan ambil, maksud dia kalau kita refer pada Venn diagram ni, kita akan ambil daripada nilai 7 per 50. Okay, maksud dia number of not owning any of the 3 items, maka kita boleh ambil nilai 7. So kita perkan dengan number of sample space.